Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dan dengan rahmatnya dapat kita bertemu lagi dalam kelas hadis mingguan kita secara online ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kembali apa yang telah kita bincangkan pada minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan rahmat Allah. Baik, kita lihat hadis yang telah kita bacakan pada minggu yang lepas. Anna Aba Rafi' haddathahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innallaha kataba kitaban, sesungguhnya Allah itu dia telah menulis suatu kitab. Ini merujuk kepada kitab di Lauh Mahfuz itu. Qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk yang lain. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku akan sentiasa mengatasi kemurkaanku. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsh, dan perkara ini ia ditulis di sisinya, di sisi Allah, di atas arasy. Dalam hadis ni Nabi menyebutkan tentang perkara yang pertama yang Allah tulis ataupun yang Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan makhluk adalah bahwasanya rahmat Allah itu akan sentiasa mengatasi kemurkaan Allah. Pada minggu yang lepas kita telah melihat apakah yang disebutkan sebagai rahmat itu. Yang mana daripada kalimah rahmat timbulnya dua sifat Allah yang utama, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Yang mana sifat Ar-Rahman Allah yang kita terjemahkan sebagai Maha Pemurah. Jadi Maha Pemurahnya Allah ini, rahmatnya meliputi semua makhluk di alam ini, sama ada yang beriman, yang taat kepadanya, ataupun yang engkar, yang kafir, bahkan yang musyrik kepadanya, semua akan mendapat rahmat daripada Allah. Itu yang terkandung dalam sifat Ar-Rahman, iaitu rahmat Allah yang meliputi semua makhluk yang beriman ataupun yang engkar kepadanya. Kemudian daripada rahmat juga timbul sifat yang kedua, iaitu Ar-Rahim, iaitu kita terjemahkan sebagai Maha Penyayang. Jadi Maha Penyayangnya Allah ini khusus untuk hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Yang mana orang-orang yang beriman dia akan mendapat rahmat di dunia ini, begitu juga di hari akhirat nanti. Itu dia akan diselamatkan daripada azab neraka dan akan dimasukkan ke dalam syurga yang selama-lamanya. Jadi sifat Ar-Rahman meliputi semua makhluk, manakala sifat Ar-Rahim
Itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan kemudian kita telah melihat antara kalimah rahmat yang disebutkan dalam Quran, dia bawa banyak makna. Bila Allah sebutkan rahmat dalam Quran, kita boleh ta'rifkan atau kita boleh ertikan dengan pelbagai makna. Antaranya yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu rahmat daripada Allah kepada semua manusia. Yang turunnya Quran itu ia menjadi petunjuk supaya mereka dapat hidup di dunia ini menurut cara yang diperintahkan Allah, yang diredai Allah. Kemudian rahmat juga dalam Quran merujuk kepada nubuwah, iaitu kenabian. Rasul, Nabi ataupun Rasul yang Allah utuskan kepada manusia untuk menyampaikan wahyu daripada Allah kepada mereka. Kemudian yang ketiganya, rahmat juga merujuk kepada nikmat dan juga rezeki yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Nikmat dan juga rezeki ini akan diterima oleh semua makhluk sama ada yang beriman ataupun yang ingkar. Bahkan Nabi Ibrahim ketika dia berdoa kepada Allah, dia meminta supaya rezeki itu dikurniakan hanya kepada orang-orang yang beriman. Tetapi Allah mengatakan rezeki ini untuk semua sekali, termasuklah golongan yang ingkar. Kalau kita melihat dalam surah 2 ayat 1, 2, 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah tak kala Nabi Ibrahim berkata ataupun berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah Mekah ini sebuah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Dan kurniakanlah rezeki kepada para penduduknya daripada buah-buahan di kalangan yang beriman, di kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kurniakanlah rezeki kepada para penduduk Mekah yang beriman, di kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Tapi Allah menjawab doa tersebut. Allah berfirman, qala wa man kafar. Allah mengatakan, dan begitu juga kepada orang-orang yang ingkar, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Walaupun mereka kafir, mereka musyrik sekalipun, rahmat Allah yang berupa nikmat dan juga rezeki itu untuk semua makhluk, bukan hanya khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Tetapi golongan yang ingkar ini, fa umatti'uhu qalilan, aku berikan kesenangan kepadanya sedikit dan juga sebentar. Summa attarruhu ila azabin nar, kemudian aku akan memaksanya untuk menerima azab daripada neraka nanti di hari akhirat. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali kepada golongan yang ingkar, yang ketika di dunia menerima rahmat daripada Allah berupa nikmat dan juga rezeki, tetapi di hari akhirat rahmat ketika itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman semata-mata, yang akan selamat daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian rahmat juga kalau kita lihat dalam Quran membawa makna pertolongan.
pertolongan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian rahmat juga merupakan suatu pengampunan daripada Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita lihat dalam surah 39 ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan melakukan dosa terhadap diri mereka sendiri, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan dosa kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu semua berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu dia mengampunkan dosa-dosa itu kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dia rahmat di sini membawa makna pengampunan daripada Allah yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang memohon keampunan kepadanya. Walaupun asalnya mungkin golongan yang ingkar, yang musyrik kepada Allah, tapi jika dia bertaubat, memohon keampunan, Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Baik, kemudian rahmat juga dalam Quran membawa makna pemeliharaan daripada melakukan dosa. Jadi Allah memelihara hamba-Nya daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkainya. Ini juga suatu rahmat daripada Allah. Juga disebut sebagai suatu taufik. Taufik, bimbingan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk sentiasa taat kepadanya dan sentiasa terpelihara daripada melakukan dosa. Kemudian rahmat juga dalam Quran bawa makna penerimaan doa. Seperti yang kita dah lihat minggu yang lepas tentang kisah Nabi Zakaria yang baginda berdoa kepada Allah supaya dikurniakan seorang anak yang akan dapat untuk mewarisi tugasnya menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Kemudian Allah menerima doanya dan mengabulkan doanya dan mengurniakan kepadanya Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian rahmat dalam Quran juga membawa makna syurga. Ini rahmat yang paling besar yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya dengan dimasukkan ke dalam syurga nanti pada hari akhirat. Jadi selain daripada itu banyak lagi lah rahmat dalam Quran ini juga merujuk kepada hujan yang Allah datangkan di tempat yang tandus. Begitu juga kejadian siang dan juga malam, yang mana siang Allah jadikan sebagai waktu untuk manusia mencari rezeki, mencari kurniaan Allah. Kemudian waktu malam Allah jadikan sebagai waktu untuk manusia ini berehat. Jadi ini sebahagian daripada rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Jadi hujan, siang dan juga malam, kemudian nikmat dan juga rezeki. Jadi itu yang kita kata sifat Ar-Rahman Allah yang meliputi semua makhluknya, sama ada yang beriman ataupun yang ingkar di dunia ini. Tetapi sifat Ar-Rahim Allah itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Kemudian pagi ini kita nak melihat pula bagaimanakah cara untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Kalau kita lihat dalam surah 3 ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, mudah-mudahan kamu semua mendapat rahmat daripada Allah. Dalam ayat 132 ni Allah nyatakan cara untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, dikurniakan rahmat dari Allah adalah dengan taatkan Allah dan taatkan Rasul. Jadi bila Allah sebutkan taat kepada Allah, itu maknanya mengikut kitab yang Allah turunkan, iaitu mengikut Al-Quran. Kemudian taat kepada Rasul, itu pula maknanya mengikut sunnah Rasul SAW. Jadi ini cara untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Taatkan Allah, iaitu mengikut Al-Quran. Kemudian taatkan Rasul, iaitu mengikut sunnah Rasul itu. Allah menjelaskan lagi dalam surah 7 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ dan benar-benar pasti kami telah datangkan kepada mereka dengan sebuah kitab, iaitu Al-Quran, yang kami telah menjelaskannya dengan satu persatu dengan mendalam, dasarkan kepada ilmu pengetahuan kami. Hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan Quran itu yang menjadi petunjuk dan juga rahmat bagi kaum yang hendak beriman kepadanya. Di sini Allah sebutkan Quran itu merupakan suatu kitab yang di dalamnya mengandungi petunjuk dan juga rahmat. Jadi bila Allah sebut tadi taat kepada Allah, maknanya memberikan perhatian kepada Al-Quran, membaca Quran itu, kemudian mengikut Quran itu. Allah sebut seterusnya dalam surah yang sama, ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Dan apabila Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah dengan baik-baik. Dengarlah dengan penuh perhatian kepada ayat-ayat Allah itu. وَأَنصِتُوا, dan diamlah kamu semua. La'allakum turhamun, supaya kamu semua mendapat rahmat. Jadi di sini Allah mengajarkan kepada kita bagaimanakah cara untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, iaitu dengan mendengarkan ayat-ayat Allah itu dengan baik, dengar dengan penuh perhatian dan diam. Jadi dengar dan diam di sini maknanya dengar dengan penuh perhatian, kemudian kita memikirkan ayat-ayatnya, memikirkan makna ayat-ayatnya, dan kemudian kita nak mendapatkan petunjuk daripadanya, dan kemudian untuk kita melaksanakan perintah di dalamnya. Jadi itu cara untuk mendapatkan rahmat dengan memberikan perhatian kepada Quran. Jadi Allah sendiri ajarkan kepada kita. Di Quran itu bukan hanya dijadikan sebagai tangkal ataupun azimat, dijadikan hiasan semata-mata, tetapi disuruh supaya kita mendengar dengan penuh perhatian dan kita diam, memikirkan makna ayat-ayatnya itu. Dengan cara itu, la'allakum turhamun, supaya kamu semua mendapat rahmat daripada Allah. Kemudian seterusnya Allah menyebutkan dalam surah 6 ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah sebuah kitab yang kami turunkannya yang penuh dengan barakah keberkatan. Fattabi'uhu, maka ikutlah kamu semua akan kitab ini, iaitu akan Al-Quran ini. Wattaqu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu semua mendapat rahmat daripada Allah. Jadi di sini pula Allah sebutkan Quran ini sebuah kitab yang penuh dengan barakah. Jadi bagaimanakah cara untuk mendapatkan barakah daripada Al-Quran? Allah jelaskan, fattabi'uhu, maka ikutlah kamu semua akan Al-Quran itu. Jadi itu cara untuk kita mendapatkan rahmat. Begitu juga keberkatan yang Allah turunkan dalam Quran itu dengan cara mengikut isi kandungan Quran itu. Dalam ayat tadi Allah kata baca, Allah kata dengar dengan penuh perhatian, diam. Di sini Allah kata ikutlah ayat-ayat Allah itu. Dan kemudian bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi la'allakum turhamun, supaya kamu semua mendapat rahmat. Jadi sebab itu kita disuruh untuk mempelajari Al-Quran. Bukan sekadar hanya membaca saja, tetapi membaca sebagaimana yang Allah perintahkan, iaitu membaca dengan sebenar-benar bacaan. Baca dengan bacaan yang betul dari segi tajwidnya, kemudian baca dengan memahami maknanya, baca dengan menghayati maksudnya itu, kemudian membaca dengan tujuan untuk mendapatkan petunjuk yang ada di dalamnya, kemudian membaca dengan tujuan untuk mengikut perintah yang Allah sebutkan di dalam Quran itu. Dengan cara itu barulah kita akan mendapat rahmat yang Allah akan berikan. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi ada menyebutkan dalam, kalau kita lihat dalam Sahih Muslim, sebuah hadis daripada Sahih Muslim nombor 2699. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan seorang mukmin itu daripada suatu kesukaran, kesusahan, daripada kesusahan dunia ini, nescaya Allah akan melepaskannya daripada kesusahan pada hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan sesiapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, nescaya Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia ini dan di akhirat nanti. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah sentiasa menolong hambanya selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, nescaya Allah akan permudahkan baginya jalan untuk dia menuju ke syurga nanti. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Dan suatu kaum yang berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah, dan mereka membaca kitab Allah,
yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari kitab Allah itu di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ke atas mereka ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka semua, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan melabuhkan sayap mereka, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan, memuji mereka di sisinya, di sisi para malaikatnya. Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh, dan siapa yang amalannya melambatkannya untuk masuk ke syurga, iaitu amalannya sikit, tak cukup untuk menyebabkan dia masuk ke dalam syurga, ataupun lambat masuk ke dalam syurga, lam yusri' bihi nasabuh, nasabnya tak akan dapat untuk mempercepatkannya masuk ke dalam syurga. Jadi hadis ini agak panjang, banyak perkara yang Nabi sampaikan kepada kita dalam hadis ini, dan yang kita nak fokus di sini berkenaan dengan Quran itu, yang mana Nabi sebutkan tiada suatu kaum yang berkumpul di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajari kitab Allah itu di antara mereka, melainkan akan diturunkan ke atas mereka ketenangan, dan rahmat daripada Allah akan meliputi mereka, dan para malaikat akan melabuhkan sayap mereka, dan kemudian Allah akan memuji mereka di sisi para malaikatnya. Jadi ini sama dengan ayat Quran tadi. Allah sebutkan cara untuk mendapatkan rahmat adalah dengan memberikan perhatian kepada kitab Allah itu, dengan mendengar dengan penuh perhatian, diam, kemudian mengikut kitab Allah itu. Dalam hadis ini Nabi nyatakan pula membaca dan kemudian mempelajari kitab Allah itu. Jadi itu bila kita kata tadi, cara yang pertama untuk mendapatkan rahmat adalah dengan mentaati Allah. Mentaati Allah maknanya memberikan perhatian kepada kitab Allah, mengikut kitab Allah itu. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasul. Bila taat kepada Rasul ini, maksudnya mengikut sunnah Rasul itu, mengikut apa yang Nabi sampaikan. Kalau kita lihat dalam surah 7 ayat 156. 156 dan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
waktub lana fi hazihi dunya hasanah, dan tulislah, tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan begitu juga di hari akhirat nanti. Inna hudna ilaik, sungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Qala azabi usibu bihi man asya. Allah berfirman, azabku itu aku akan timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat daripadaku meliputi setiap daripada sesuatu. Fasa'aktubuha lillazina yattaqun, maka aku akan menulisnya, aku akan menetapkannya. Jadi aktubuha, ha di sini dia kembali balik kepada rahmat itu. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, ha ni dhamir ini untuk ganti nama, ataupun dhamir ini untuk muannas ataupun untuk perempuan, antara tandanya ada ta di belakang. Jadi kalimah rahmah tu, rahmah. Allah akan menulis, menetapkan rahmat itu lillazina yattaqun, bagi orang-orang yang mereka bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan mereka yang menunaikan zakat. Wallazina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat daripada kami. Di sini Allah kata rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu maknanya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan juga yang mengikut Rasul yang Allah utuskan dan kemudian melaksanakan amalan soleh yang Allah perintahkan. Dalam ayat 157 Allah jelaskan lagi tentang makna golongan yang bertakwa dan juga golongan yang beriman ini. Allazina yattabi'una ar-rasul, iaitu orang-orang yang mereka mengikut Rasul. Ini orang yang mendapat rahmat ialah orang yang mengikut Rasul. An-nabiyyal ummi, iaitu nabi yang ummi itu, allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka mendapati tertulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang menyuruh mereka mengerjakan perkara yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, dan yang mencegah mereka daripada melakukan kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan yang menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan yang mengharamkan ke atas mereka perkara-perkara yang buruk. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal, dan yang membebaskan mereka daripada kesusahan, belenggu dan juga bebanan, allati kanat alaihim, yang ada di atas mereka sebelum itu. Ini merujuk kepada kaum Ahlul Kitab, yang mana mereka di sisi mereka ada Taurat dan juga Injil dan syariat yang mereka warisi daripada Nabi yang terdahulu, yang mana kebanyakan daripada syariat tersebut merupakan perkara-perkara yang berat. Dan bila datangnya Quran, kemudian Allah mendatangkan syariat yang mudah. Yang kalau mereka beriman kepada Quran, jadi sebenarnya mereka telah terlepas daripada belenggu dan juga bebanan yang terpaksa mereka tanggung daripada sebelum itu. Fallazina amanu bihi wa azzaruh, maka orang-orang yang beriman kepadanya dan yang memuliakannya, wa nasaruh, dan yang menolongnya, iaitu menolong Nabi itu, wattaba'un nur, dan yang mengikut nur, iaitu cahaya ataupun Al-Quran, allazi unzila ma'ahu, cahaya yang diturunkan kepadanya bersamanya, bersama Rasul itu. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang akan beroleh kejayaan daripada Allah. Di dua ayat ini, Allah sebutkan Allah akan menulis ataupun menetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa dan juga yang beriman, iaitu sifat mereka ini Allah sebutkan, iaitu yang mengikut Rasul, yang mengikut Rasul, iaitu Nabi yang ummi itu.
Kemudian siapa yang beriman kepada Rasul itu, yang memuliakannya dan yang menolongnya, dan juga yang mengikut cahaya yang diturunkan bersamanya, iaitu mengikut Quran itu, mereka lah orang-orang yang akan beroleh kejayaan daripada Allah. Jadi ini golongan yang akan mendapat rahmat adalah golongan yang taatkan Rasul, iaitu yang mengikut sunnah Rasul itu. Itulah golongan yang beriman dan juga yang bertakwa. Jadi yang pertama, golongan yang taatkan Allah. Yang kedua, golongan yang taatkan Rasul. Kemudian seterusnya, cara untuk mendapatkan rahmat daripada Allah adalah melalui amalan soleh yang dikerjakan. Itu kalau kita lihat dalam surah 24 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat itu, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat itu, wa athi'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Itu ikutlah sunnah Rasul itu, la'allakum turhamun, supaya kamu semua mendapat rahmat daripada Allah. Dalam ayat ini Allah sebutkan melakukan amalan yang soleh, khususnya yang utama solat, kemudian zakat, kemudian Allah ulang lagi taat kepada Rasul, supaya kamu semua mendapat rahmat daripada Allah. Jadi ini sebab yang ketiga, iaitu rahmat daripada Allah akan datang melalui amalan soleh yang kita lakukan. Kemudian begitu juga Allah sebut dalam surah 2 ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang mereka berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad pada jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di sini Allah menyebutkan golongan yang beriman kepada Allah. Kemudian golongan yang berhijrah. Mereka sanggup berhijrah daripada bumi Mekah pergi ke Madinah, meninggalkan harta benda mereka, keluarga mereka, dan pergi ke tempat yang mereka tak ada saudara mara di situ, tak ada sebarang harta benda di situ, tapi mereka sanggup meninggalkan semua itu dan pergi ke tempat yang baru itu disebabkan mereka mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan mereka juga jahadu fi sabilillah, mereka berjihad pada jalan Allah itu. Beriman, hijrah, dan juga berjihad fi sabilillah. Jadi hijrah dan juga jihad ini sebahagian daripada amalan soleh yang dilakukan untuk mengharapkan rahmat daripada Allah. Kemudian kalau kita lihat hijrah itu bukan sekadar berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kerana dalam sebuah hadis, Nabi ada menjelaskan tentang makna hijrah itu. Baik, ini ada sebuah hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Sabda baginda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Seorang Muslim yang sebenar itu ialah Muslim yang lain selamat daripada lisannya
wa yadih, dan selamat daripada kejahatan tangannya. Wal muhajiru, dan muhajir itu, orang yang berhijrah itu, man hajara ma nahallahu anhu, adalah siapa yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah itu yang pertama merujuk kepada perpindahan daripada suatu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah yang pertamalah. Yang keduanya, hijrah juga merujuk kepada meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah hijrah dia meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi daripada hadis ni, kita juga boleh kata antara penyebab untuk mendapatkan rahmat daripada Allah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam ayat tadi Allah kata, orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad fisabilillah, mereka itu golongan yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Jadi hijrah di sini, kalau hijrah yang meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, begitu juga jihad fisabilillah, ini termasuk dalam makna melakukan amalan yang soleh. Kemudian yang kedua, hijrah itu juga merujuk kepada meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, juga sebabnya untuk mengharapkan rahmat daripada Allah. Jadi itu sebab yang keempat. Yang ketiga, melaksanakan amalan soleh yang Allah perintahkan. Kemudian yang keempat, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, juga untuk mengharapkan rahmat daripada Allah. Kemudian seterusnya, antara perkara yang boleh menyebabkan Allah memberikan rahmat adalah istighfar, itu memohon keampunan. Allah menyebutkan dalam surah 27 dalam ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Qala ya qaumi, Nabi Saleh berkata kepada kaumnya yang ingkar itu, wahai kaumku, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Mengapakah kamu segerakan kekufuran, keingkaran yang boleh mendatangkan keburukan kepada kamu, sedangkan sepatutnya kamu semua ni menyegerakan keimanan kepada Allah yang boleh untuk mendatangkan kebaikan kepada kamu. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Alangkah baiknya kalaulah kamu memohon keampunan daripada Allah, supaya kamu semua mendapat rahmat daripada Allah. Di sini Allah sebutkan laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Alangkah baiknya kalaulah kamu memohon istighfar, memohon keampunan kepada Allah. Dengan cara itu, mudah-mudahan Allah akan berikan rahmat kepada kamu. Ini yang kelima, iaitu istighfar, ataupun memohon keampunan daripada Allah, ataupun bertaubat kepada Allah. Kemudian seterusnya, Allah menyebutkan dalam surah 2 ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع, dan benar-benar pasti kami akan menguji kamu semua dengan sedikit daripada perasaan takut dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda, wal anfus, dan kekurangan pada jiwa ataupun kesihatan,
wassamarat, dan kekurangan pada buah-buahan ataupun rezeki, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allazina iza asabatuhum musibah, iaitu orang-orang yang bila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami ini kepadanya lah orang-orang yang akan kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu, ke atas mereka adalah selawat daripada Tuhan mereka dan rahmat daripada Tuhan mereka. Jadi selawat di sini merujuk kepada pengampunan. Ya, Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya yang bersabar ketika menghadapi ujian itu. Kemudian selawat juga bermakna suatu pujian daripada Allah kepada hamba-hambanya yang bersabar. Dan kemudian Allah juga akan berikan rahmat kepada mereka. Itu kepada golongan yang bersabar dalam menghadapi ujian ini. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang beroleh petunjuk daripada Allah. Jadi daripada 3 ayat ini, itu sebab yang ke-6 yang akan menyebabkan rahmat daripada Allah itu turun kepada kita adalah dengan bersabar ketika menghadapi ujian atau musibah yang menimpa kita. Itu yang ke-6. Kemudian seterusnya yang ke-7 adalah berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat dalam surah 18 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah peristiwa yang menimpa Ashabul Kahfi itu, tak kala mereka, iaitu sekumpulan pemuda ini, mereka pergi ke gua untuk berlindung di situ. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami. Wahai lana min amrina rasyada. Dan berikanlah kemudahan kepada kami dalam urusan kami ini, dan kurniakanlah bimbingan kepada kami. Jadi antara sebab untuk mendapatkan rahmat daripada Allah adalah dengan berdoa kepada Allah, dengan memohon rahmat itu. Jadi berdoa merupakan suatu perintah daripada Allah kepada kita. Bahkan Allah menyatakan tentang golongan yang menyombongkan diri dengan tak nak untuk berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat, Allah sebutkan surah 40 ayat yang ke-60. Surah 40 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu semua kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagi kamu doa-doa kamu itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri daripada beribadat kepadaku. Yang antaranya termasuklah berdoa kepada Allah. Jadi ibadah di sini antaranya merujuk kepada berdoa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada ibadat kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nescaya mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan penuh dengan kehinaan.
Di sini perintah Allah kepada kita, ud'uni. Berdoalah kamu semua kepadaku, astajib lakum. Nescaya aku akan perkenankan bagi kamu. Jadi berdoa kepada Allah ini, dia kita yang pertama kita kata ataupun kita panggil doa masalah, doa yang kita minta kepada Allah. Jadi contohnya kita kata Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni. Ya Allah, kurniakanlah rahmat kepadaku. Itu doa yang kita minta kepada Allah, dipanggil doa masalah. Kemudian yang keduanya dipanggil doa ibadah, iaitu amalan soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan juga merupakan suatu doa kepada Allah. Dia akan menyebabkan rahmat daripada Allah datang kepada kita. Jadi doa masalah yang kita minta kepada Allah. Kemudian yang keduanya doa ibadah dalam bentuk amalan soleh yang kita lakukan. Dan golongan yang tak melakukan kedua-dua perkara ini, iaitu doa ibadah ataupun doa masalah ini merupakan golongan yang menyombongkan diri kepada Allah. Dan golongan yang menyombongkan diri ini akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Jadi Allah suka hamba-hambanya sentiasa memohon kepadanya. Bahkan dalam hadis disebutkan, kalau perkara yang kecil sekalipun kita disuruh untuk mohon kepada Allah. Kerana Allah itu suka kepada permohonan kita. Tak seperti manusia. Manusia ni kalau kita minta tolong ke atau minta suatu perkara, kalau sekali, dua kali ke mungkinlah mereka akan tolong. Tapi kalau masuk pada kali yang ketiga, keempat dan seterusnya, lama-kelamaan mungkin akan timbul sifat marah dan sebagainya lah, sifat-sifat yang buruk itu. Tapi Allah, semakin banyak kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, dia Allah semakin suka, semakin sayang kepada hamba-hambanya. Dia akan memberikan rahmat kepada mereka. Bahkan dia menyifatkan golongan yang tidak meminta kepadanya sebagai menyombongkan diri. Ini sebab yang ketujuh, iaitu berdoa kepada Allah. Kemudian seterusnya yang ke-8. Yang ke-8 adalah bersikap pengasih kepada makhluk Allah. Bersikap pengasih kepada makhluk Allah. Dalam sebuah hadis, itu dalam Sunan Abi Daud, hadis yang sahih, Sunan Abi Daud, daripada Abdullah bin Amru, katanya Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, itu orang-orang yang bersifat pengasih atau penyayang, yarhamuhumur Rahman. Allah itu Tuhan yang Maha Pemurah itu akan mengasihi mereka yang bersifat pengasih, yang bersifat penyayang, yang bersifat pemurah itu. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Bersikap pengasihlah kamu, penyayanglah kamu kepada penghuni bumi ini, nescaya yang di langit itu dia akan kasih dan juga dia akan sayang kepada kamu. Jadi ini sebab yang seterusnya, iaitu bersikap pengasih kepada makhluk Allah. Sama ada kepada manusia ataupun kepada haiwan. Dalam sebuah lagi hadis, Nabi menyebutkan, itu dalam Sahih Al-Bukhari, daripada Abu Hurairah, katanya, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra'u bin Habis At-Tamimi jalisan. Faqala al-Aqra'u inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya iaitu Al Hasan bin Ali, dan ketika itu di sisi baginda ada seorang sahabat namanya Al Aqra bin Habis At-Taimi dalam keadaan duduk di sisi baginda. Dia bila melihat baginda mencium Al Hasan bin Ali cucu baginda, jadi Al Aqra mengatakan innali asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku mempunyai 10 orang anak, tetapi aku tidak pernah pun mencium mereka. Tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya lalu bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, yang tidak bersifat pengasih ataupun penyayang kepada orang yang lain, la yurham, dia tidak akan disayangi. Sama ada disayangi oleh orang yang lain ataupun disayangi oleh Allah. Kemudian dalam sebuah lagi hadis, dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin harrin yutifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu minal 'atash fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesungguhnya ada seorang wanita pelacur yang dia melihat seekor anjing pada suatu hari yang panas, yang sedang menjelirkan lidahnya di sisi sebuah perigi. Kemudian wanita pelacur itu dia mengambil air daripada perigi itu dengan menggunakan kasutnya, lalu memberikan kepada anjing itu. Lalu dia diampunkan, diberikan pengampunan oleh Allah disebabkan sifat kasih dan juga sayangnya, ihsannya kepada anjing yang sedang dalam kehausan itu. Jadi, walaupun dosanya besar, iaitu melakukan zina banyak kali, sebab di sini Nabi sebutkan wanita pelacur. Bila pelacur ni maknanya melakukan zina banyak kali lah. Dosa yang besar ni berterusan. Tapi kemudian disebabkan rahmat daripada Allah, amalannya yang mungkin dilihat sebagai amalan yang kecil, tetapi Allah berikan rahmat kepadanya disebabkan kasihnya kepada haiwan itu, kepada anjing ini. Disebutkan hadis tentang anjing yang kehausan ini. Daripada hadis-hadis ini menunjukkan yang rahmat Allah itu akan datang kepada golongan yang bersifat kasih dan juga sayang kepada orang yang lain ataupun kepada haiwan sekalipun. Baik. Jadi itu yang ke-8. Baik. Jadi ada beberapa lagi sebenarnya. Tapi untuk pagi ni rasanya setakat ini dululah kelas kita. Di pagi ni kita melihat tentang antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan rahmat Allah turun kepada kita. Yang pertamanya adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah, iaitu bila kita sebut taat kepada Allah, maknanya memberikan perhatian kepada kitab Allah, iaitu dengan mendengar dengan penuh perhatian, diam, membacanya, kemudian mengikut kitab Allah itu dan mempelajari kitab Allah itu. Yang pertama. Kemudian keduanya, taat kepada Rasul, iaitu dengan mengikut sunnah Rasul, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dia taat kepada Rasul. Kemudian yang ketiganya, melakukan amalan yang soleh yang Allah perintahkan, seperti solat, kemudian zakat, begitu juga hijrah, jihad fi sabilillah, kemudian begitu juga infak fi sabilillah,
Jadi melakukan amalan soleh yang Allah perintahkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Iaitu ini berkait dengan makna hijrah tadi. Disebutkan dalam hadis, Nabi kata, seorang muhajir itu ialah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ini juga akan mendapat rahmat daripada Allah. Kemudian yang kelima adalah beristighfar, iaitu memohon keampunan daripada Allah. Kemudian yang keenam, bersabar dalam menghadapi ujian atau musibah daripada Allah. Kemudian yang ketujuh adalah berdoa kepada Allah. Ini juga merupakan suatu perintah daripada Allah untuk kita ni sentiasa memohon kepadanya. Walaupun dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Disebutkan dalam hadis, kalau ada seorang yang terputus tali sandalnya, hendaklah dia memohon kepada Allah. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang besar. Kita disuruh minta kepada Allah. Kerana golongan yang tak nak untuk berdoa, meminta kepada Allah, Allah sifatkan sebagai golongan yang menyombongkan diri terhadapnya. Kemudian yang ke-8 adalah bersikap kasih dan juga pengasih dan juga penyayang kepada makhluk Allah, sama ada manusia ataupun kepada haiwan. Jadi itulah antara sebab-sebab yang boleh mendatangkan rahmat Allah kepada kita semua. Jadi insya-Allah untuk pagi ini setakat ini dulu. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada ayat-ayat Allah ini dan juga daripada hadis-hadis yang kita baca tadi. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Ustaz, Ya. kalau macam taat tu lawannya ingkar. Jadi kalau rahmat tu lawan dia kemurkaan lah ya Ustaz ya. Kemurkaan. Kemurkaan. Jadi kalau macam kata Ustaz Kemurkaan Danis, ataupun azab lah. azab Jadi kalau kata kita nak dapat rahmat Allah, kita kena buat yang ke-8 ni. Jadi kalau kita tak buat tu maknanya kita ni mengundang kemurkaan Allah. Betul lah Ustaz kan? Ya, betul. Kalau kita tak dapat buat 8 ke, macam kita mungkin sebahagian yang kita dapat buat dulu tu, macam mana tu, proses ke ataupun macam mana tu Ustaz? Ialah yang Allah dia akan melihat kepada usaha kita. Dia akan melihat kepada usaha kita. Jadi yang saya sebutkan tadi 8 perkara itu antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan rahmat Allah turun kepada kita. Kita cuba sedaya upaya kita buat 8 perkara ni, dan mungkin dalam kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara ini ada kekurangan kita, kesilapan kita, kelemahan kita. Jadi mudah-mudahan jika niat kita tu benar-benar untuk mengharapkan rahmat daripada Allah, kita berusaha bersungguh-sungguh, walaupun mungkin ada kelemahan kita, kesilapan kita, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Dan Allah perbaikilah keadaan kita. Tapi yang penting niat kita dan usaha yang kita curahkan untuk mencari rahmat daripada Allah itu. Yang paling penting sekali yang kita sebut tadi lah, yang pertama dan juga yang kedua itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu. Kerana golongan yang bila dia tidak melakukan perkara-perkara tadi, dia akan mengundang kemurkaan Allah lah. Sebab dalam hadis yang kita baca pada hari ini, Allah nyatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Di rahmat Allah itu, dia sentiasa akan mengatasi kemurkaan daripada Allah. Jadi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat Allah, nescaya Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Tapi kalau kita tak ada usaha yang bersungguh-sungguh, jadi kita takut kemurkaan Allah pula yang akan menimpa kita. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ustaz nak tanya, ya, yang bersikap pengasih pada makhluk Allah, Ustaz bagi example manusia, haiwan, adakah termasuk macam bumi kita ni, macam kita merosakkan bumi kerana kita amak semacam itulah, berlebihan lah. Termasuklah.
So itu pun kan makhluk Allah juga kan. Jadi sebab kalau kita lihat dalam hadis berkenaan dengan sifat rahim tadi, Nabi nyatakan irhamu irhamu ahlal ardi. Kalau dalam hadis ni, irhamu ahlal ardi. Bersikap pengasihlah kepada penghuni bumi ni. Jadi umumlah, meliputi semua sekali lah. Okey. Sama ada manusia, binatang ke ataupun tumbuh-tumbuhan ke. Okey. Semua sekali termasuk. Okey. Jazakallah, Ustaz. Okey. Ya. Salam Ustaz. Salam ya. Dalam doa ibadah tu, bila kita buat sesuatu ibadah tu, perlukah niatkan lagi pahala untuk ibu bapa sama ada masih hidup ataupun dah mati? Dia dalam amalan soleh yang kita lakukan tu, dia niat tu mesti ada lah. Niat untuk mengharapkan keredaan Allah ataupun rahmat daripada Allah. Kalau niat untuk kedua ibu bapa dan sebagainya tu, dia kalau seorang anak bila dia buat amalan yang soleh, dia automatik akan dapat pahala kepada ibu dan bapa tu, walaupun dia tanpa niat yang khusus. Tapi kalau nak berniat yang khusus pun tu tak ada masalah, disebabkan hadis yang sahabat tanya kepada Nabi tentang ibunya yang tak sempat untuk menginfakkan hartanya. Dia kata dia nak infakkan harta untuk ibunya tu. Jadi Nabi kata infakkanlah harta. Tapi sebenarnya kalau anak tu menjadi seorang yang soleh disebabkan didikan ibu dan bapanya, tanpa niat sekalipun, pahala akan dapat sampai kepada ibu dan bapa tu. Dan kalau niat khusus, contohnya amalan seperti sedekah, ini untuk ibu saya, untuk bapa saya pun boleh, tak ada masalah. So kalau kata niat untuk ibu saja, tak pergi kepada bapa? Macam ni? Dia Allah Ta'ala alam, tetapi kalau kita baca dalam ayat-ayat Quran, dalam hadis-hadis Nabi, kan Allah sebutkan kita ihsan itu kena kepada kedua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana, kan. Jadi sepatutnya dalam setiap yang kita lakukan tu, kalau kita nak niat kepada ibu tu, kena sebut sekali lah bapa tu, kedua-duanya lah. Tapi kalau kita niat seorang saja, itu Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan disebabkan ada juga jasa bapa kita tu, mudah-mudahan Allah beri juga rahmat tu kepada bapa kita, walaupun kita tak sebutkan dalam perbuatan kita tu. Ustaz, itu untuk ibu bapa yang dah tak ada dah ke? Atau termasuk juga ibu bapa yang masih ada? Dia termasuk ibu bapa yang masih ada. Jadi setiap amalan soleh yang kita lakukan, walaupun ibu dan bapa tu masih ada, belum meninggal lagi, dia akan dapat pahala tu. Dia akan dapat pahala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama. Jadi cuma bila kita nak buat suatu perkara, sedekah ataupun infak khususnya, jadi kalau kita nak niat untuk ibu kita, sebaik-baiknya kita niatkanlah sekali untuk ibu dan juga bapa lah. Sebab tanpa ibu dan bapa tu, kita pun takkan menjadi seorang yang ada pada hari ini. Bukan jasa ibu saja, termasuk juga jasa daripada bapa tu. Tapi kalau kita nak kali ini kita sedekah untuk ibu, kemudian kali yang seterusnya kita sedekah untuk bapa, itu pun boleh, tak ada masalah. Okey, jazakallah khairan. Iya. Ustaz, Ya. tanya sikit berkenaan dengan taat kepada Allah. Maknanya kita kena ikut Quran, kan? Ya. Jadi kan ada proses-proses kita tanggungjawab kita kepada Al-Quran tu, daripada membaca sampai ke menyampaikan, kan? Ya. Mungkin Ustaz boleh recap balik dengan step tu.
Okey. Jadi bila kita sebutkan tanggungjawab kita kepada Quran itu, dan yang pertama kita mulakan dengan membaca Quran itu. Membaca Quran sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surah 2 ayat 121 itu kalau kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami kurniakan kepada mereka Alkitab itu, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka beriman kepadanya. Wa may yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang engkar kepadanya, maka merekalah orang-orang yang akan mendapat kerugian pada hari akhirat nanti. Jadi tanggungjawab kita kepada Al-Quran adalah membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Jadi bagi seorang Muslim ini, dia mesti membaca Quran. Dan kalau dia tak boleh baca Quran, dia kena belajar bagaimana untuk boleh dia membaca Quran, belajar ilmu tajwid sampai dia boleh membaca. Kemudian bila dah boleh membaca tu, dia bukan hanya terhenti setakat itu saja. Dia mesti diikuti pula dengan kita belajar untuk memahami makna ayat-ayat Allah itu. Itu kita dengan mempelajari terjemahan Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, supaya bila kita membaca ayat-ayat Allah, kita membaca dengan sebagaimana yang Allah kehendaki. Di sini Allah sebutkan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, membaca dengan penuh kefahaman. Kemudian bila membaca, kemudian dengan kefahaman itu disertai pula dengan mengikut perintah dalam ayat itu. Membaca untuk melaksanakan perintah itu. Dibaca, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya. Dan begitu juga selepas kita mengamalkannya, kita mengamalkan untuk diri kita sendiri, kita ajar pula kepada orang yang lain. Kerana Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Bila kita dah boleh baca Quran, dah boleh faham Quran, dia dah mengamalkan apa yang Quran perintahkan kepada kita, jadi kita ajarkan pula kepada orang yang lain. Kemudian begitu juga kita sebarkan kepada orang yang lain. Dan dalam kita mengajar dan juga menyebarkan ayat-ayat Allah itu, dia perlu kepada kesabaran. Kerana contohnya seorang guru nak mengajar seorang murid itu perlu kepada kesabaran. Begitu juga untuk dia menyampaikan kebenaran kepada orang yang lain. Kadang-kadang mungkin ada orang yang menentang apa yang disampaikan, itu juga perlu kepada kesabaran. Jadi antara tanggungjawab kita kepada Quran adalah kita membacanya, memahaminya, kita mengamalkannya, kemudian kita mengajarkannya, menyebarkannya, dan kemudian kita bersabar dalam menghadapi ujian dan juga cabaran dalam mengajar dan menyampaikan ayat-ayat Allah itu. Okey. Jadi itu antara tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat Quran ini dan juga daripada hadis-hadis tadi, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah sekian itu dulu untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustazah. Jazakallah. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Iya. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. Wa iyyakum.